Mari saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengerusi mesyuarat malam ni. Mael, ini rasuah namanya. عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه الترمذي. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 6 yang Ustaz kasihi sekalian. Apa khabar semuanya? Bertemu lagi kita pada PDPR kali ini dalam bidang hadis tajuk Hindari Rasuah. Anda boleh buka buku teks muka surat 44 untuk merujuk tajuk ini. Tadi kamu telah melihat sedikit sedutan video animasi yang mana nanti Ustaz akan ulangi semula video tersebut selepas ini, dan juga hadis berkenaan dengan rasuah. Nanti kita akan baca sama-sama hadis tersebut. Sekarang ini mari kita lihat intipati hadis yang telah dibacakan. Yang pertama ialah pengertian rasuah. Apa dia rasuah? Rasuah ialah sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Baik murid-murid, ini suatu perkara yang tidak betul. Ya, kenapa? Kerana bila diberikan kepada seseorang itu suatu pemberian dengan niat, yang salah dibenarkan, yang betul disalahkan. Okey, apa contohnya? Contohnya ialah seorang pekerja telah menghulurkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Kamu tahu siapa itu majikan? Majikan itu ialah bos ataupun ketua. Jadi pekerja ini dia mahu naik pangkat dengan segera, maka dia berikan kepada bosnya ini sejumlah duit ataupun wang supaya bosnya ini menaikkan pangkatnya. Walaupun mungkin dia ini seorang pekerja yang malas, seorang pekerja yang tidak bagus buat kerja, tetapi apabila dia memberikan wang ataupun duit kepada bosnya, ketuanya ini, maka dia dinaikkan pangkat. Inilah yang dinamakan sebagai pemberi rasuah, iaitu pekerja itu tadi, dan juga penerima rasuah. Siapa penerima rasuah di sini? Bosnya itu ataupun majikannya. Ini adalah contoh. Okey. Kemudian rasuah ini merupakan perbuatan mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi kerana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Tadi kamu sudah dengar dan juga kamu sudah digambarkan contoh berkenaan dengan perlakuan rasuah itu merupakan suatu perkara yang salah. Dan ini adalah perbuatan yang mengundang dosa sama ada pemberi dan juga penerima rasuah itu. Kedua-duanya adalah mendapat laknat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kamu lihat ini. Mari saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengerusi mesyuarat malam ni. Mael, ini rasuah namanya. Kami tak nak rasuah. Kami nak makan rezeki yang halal. Alah, ini bukan rasuah. Saya belanja makan je. Jika niat kamu nak mendapatkan sokongan atau undi kami untuk kamu dapat jawatan tu, rasuah lah namanya tu. Kami yang terima pun dianggap salah di sisi undang-undang. Alas, berapa sen sangatlah nasi lemak tu? Sikit atau tinggi nilai rasuah tu tak penting, Mael.
Macam mana tu Pak Abu? Bayangkan, kerana rasuah, senjata api, dadah, pengganas, semuanya boleh masuk ke dalam negara ni. Siapa yang terima bahananya? Kita semualah. Rasuah adalah penjenayah. Anda boleh lakukan perubahan. Perangi rasuah. Kamu nampak betapa rasuah ini boleh mengakibatkan sesuatu perkara yang buruk pada negara kita, mungkin kampung kita, daerah kita, negeri kita. Maka kerana itu rasuah ini sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendapat dosa besar. Baiklah, murid-murid, kita kembali kepada hadis berkaitan dengan rasuah ini. Mari sama-sama membaca dengan ustaz hadis berkenaan dengan rasuah. Kita mulakan. An Abdullah bin Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Kita ulangi. An Abdullah bin Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Maksudnya daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Baik, alhamdulillah, bagus semuanya kerana telah membaca bersama ustaz dengan baik. Mari kita lihat semula intipati hadis yang telah kamu lihat tadi. Ya, ini dalam berbentuk petaminda. Yang pertamanya ialah pengertian rasuah itu, iaitu suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Dan rasuah ini merupakan sesuatu perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi, kerana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Murid-murid, apabila dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah sendiri melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah, ini menunjukkan bahawasanya perbuatan ini merupakan suatu perbuatan yang amat buruk sekali, perbuatan yang amat keji. Bukan sahaja kerana ia itu melibatkan dosa kepada pelakunya, bahkan ia membawa kepada kesan yang amat buruk kepada diri, kepada keluarga, kepada kampung, kepada daerah, kepada negara itu sendiri. Mari pula kita lihat sebab berlakunya rasuah. Kenapa rasuah ini boleh berlaku? Kita lihat di sini ada 3 perkara kenapa rasuah ini boleh berlaku. Yang pertama ialah iman yang lemah, iaitu tidak takut dengan azab Allah, tidak takut dengan siksaan Allah, dan mendahulukan kehendak diri. Apa dia kehendak diri? Kehendak diri dia mau cepat mewah, mau cepat kaya, mau cepat dapat jawatan. Didahulukan kehendak dirinya itu daripada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kelemahan diri. Apa kelemahan diri dia? Gagal mengawal kehendak diri dan tiada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Kan pertama, rasuah ini iaitu berdosa kepada pelakunya, sama ada yang memberi ataupun yang menerima, dan dia juga rasuah ini juga boleh mendatangkan bahaya apa yang telah Ustaz sebutkan tadi. Dan yang ketiga, bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu kerana ingin meraih sesuatu jawatan dengan mudah dan mahu segera hidup mewah. Orang tamak dia macam begitu. Ya, jadi 3 perkara ini sebab berlakunya rasuah. Yang pertama, iman yang lemah,
kedua, kelemahan diri, dan ketiga, bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Jelas semuanya? Baik. Seperti biasa, di akhir video ini Ustaz akan berikan tugasan aktiviti bertulis yang senang-senang sahaja dan kamu boleh menjawabnya insya-Allah sekiranya kamu mengikuti video PDPR ini daripada awal sehingga akhir dengan penuh teliti. Yang pertama, apakah pengertian rasuah? Kedua, kenapakah perbuatan rasuah mesti dijauhi? Dan ketiga, senaraikan 3 sebab berlakunya rasuah. Ketiga-tiga soalan ini murid-murid sekalian, jawapannya ada di dalam buku teks kalian dan juga ada juga di dalam video ini yang telah Ustaz jelaskan daripada awal itu tadi. InsyaAllah, semoga kita bertemu pada PDPR akan datang. Salam hormat daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.